Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Fazil, bernombor matrik DPZ 20202553 dari kelas DPZW 5A. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang institusi wakaf yang saya pilih, iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, iaitu JAWHA, dengan lebih lanjut. Selepas itu, terlebih dahulu saya ingin menceritakan sejarah penubuhan JAWHA. Okey, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji ini telah diisytiharkan penubuhannya pada 27 Mac 2004 bersamaan 6 Safar 1425 Hijrah oleh mantan Perdana Menteri yang amat berbahagia Tun Abdullah bin Ahmad Badawi semasa beliau mengumumkan Kabinet Kerajaan Malaysia. Penubuhan jabatan ini merupakan titik permulaan dalam usaha kerajaan persekutuan membantu memajukan harta umat Islam sebagai sumber kekayaan dan kekuatan ummah pada masa hadapan. Visi JAWHA pula adalah menjadi sebuah jabatan kerajaan terunggul dalam memacu kemajuan ummah menerusi pengukuhan institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah yang bertaraf dunia. Misi JAWHA adalah meningkatkan taraf sosioekonomi ummah menerusi pengukuhan institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah melalui tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik. Objektifnya adalah yang pertama, memperkasa dan memajukan pembangunan sosioekonomi ummah dalam bidang wakaf, zakat, mal dan haji umrah melalui kerjasama erat dengan pihak berkuasa agama negeri-negeri dan agensi-agensi berkaitan. Yang kedua, mempertingkatkan tadbir urus terbaik institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat Islam mengenai konsep wakaf, zakat, mal dan haji umrah. Akhir sekali, menyubur dan membudayakan legasi dalam amalan berwakaf di kalangan masyarakat Malaysia. JAWHA yang pertama, merancang, melaksana, memantau dan menyelaras pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah agar dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam pembangunan sosioekonomi ummah. Yang kedua pula ialah merancang dan menyelaras keperluan serta keseragaman sistem perundangan bagi pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah. Yang ketiga adalah menjalinkan kerjasama pintar dengan agensi-agensi kerajaan serta GLC atau pihak swasta dalam pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji umrah. Yang keempat pula, menjalankan kajian serta penyelidikan, penerbitan dan penyelarasan mengenai isu dan program-program pembangunan khazanah umat Islam supaya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh ummah. Akhir sekali, membantu dan memberi khidmat sokongan dalam pengurusan sumber manusia, kewangan dan ICT kepada pihak berkuasa agama, negeri-negeri dan agensi-agensi berkaitan. Carta Organisasi Jabatan Wakaf Zakat dan Haji diketuai oleh Ketua Pengarah Datuk Selamat bin Paigo, Ketua Pegawai Eksekutif Prof. Madia Dr. Amir bin Shaharuddin, Unit Integriti dan Komunikasi Korporat Ketua Unit Zulkarnain bin Hassan, Bahagian Wakaf Pengarah Hairul Anwar bin Muhammad, Bahagian Penyelidikan dan Kerjasama Antarabangsa Pengarah Rusmina binti Cik Mat, Bahagian Baitumal Pengarah Ruzman bin Ramli, Bahagian Khidmat Pengurusan Pengarah Nur Hafizah binti Hashim dan Bahagian Teknologi Maklumat Pengarah Izamrina binti Muhammad On. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat JAWHA mengenai wakaf. Yang pertama, penerbitan wakaf. Penerbitan wakaf ni terdiri daripada manual, buku, jurnal, artikel dan video berkaitan wakaf. Yang pertama, manual pengurusan agihan manfaat wakaf. Yang kedua, monograf wakaf irsyad. Yang ketiga, panduan pengurusan wakaf institusi pendidikan. Yang keempat, manual pengurusan perletakan tanah wakaf. Yang kelima, manual pengurusan perakaunan wakaf. Yang keenam, manual pengurusan istibdal wakaf. Yang ketujuh,
manual pengurusan tanah wakaf. Seterusnya adalah manual pengurusan model perundangan wakaf dan akhir sekali manual pengurusan wakaf tunai. Yang kedua, projek wakaf yang dilakukan oleh Jauhar untuk wakaf kebajikan adalah Asrama Anak Yatim Mukim Macang di Kelantan. Kedua, Asrama Anak Yatim Mukim Derga di Kota Setar, Kedah. Dan yang ketiga, Pusat Perlindungan Wanita di Taman Perling, Johor. Pusat ini menyediakan pusat perlindungan bagi wanita yang teraniaya di Johor dengan kelas-kelas bimbingan serta kemahiran. Untuk wakaf perumahan pula adalah Pangsapuri Wakaf Siti dan Hajah Norijah Sungai Nibong di Pulau Pinang. Terdapat 77 unit kediaman Pangsapuri kos sederhana rendah kepada golongan asnaf dan yang berpendapatan rendah. Ia dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Yang kedua adalah Pangsapuri Wakaf An-Nur, Teluk Air Tawar di Butterworth. Terdapat 152 unit kediaman Pangsapuri kos sederhana rendah kepada golongan asnaf dan yang berpendapatan rendah. Ia juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Untuk wakaf ekonomi pula ialah Hotel Pantai Puteri di Melaka dan Hotel Wakaf Baitul Hilal di Port Dickson, Negeri Sembilan. Untuk pendidikan pula adalah yang pertama, Kompleks Pendidikan Mahad Al-Masyur Al-Islami, iaitu terhad kepada 1,000 orang pelajar dengan prasarana yang lengkap dan terkini. Yang kedua adalah Asrama Pelajar Besut di Terengganu, terhad sebanyak 200 orang pelajar lelaki dan 200 orang pelajar perempuan. Yang ketiga, Pusat Saudara Baru di Seremban, Negeri Sembilan. Pusat ini adalah sebuah pusat kegiatan saudara baru berbangsa Cina untuk mengadakan aktiviti pemahaman agama, mengerat ukhuwah Islam dalam suasana yang selesa dan sesuai dengan adat serta budaya masyarakat. Akhir sekali, wakaf kesihatan, iaitu Pusat Hemodialisis di Batu Pahat, Johor. Ia menyediakan rawatan dialisis yang kondusif serta selesa kepada 76 pesakit buah pinggang sehari dan terdapat 38 katil yang ditanggung kos rawatannya oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu MAIJ. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Jauhar. Yang pertama, bengkel semakan akhir penyediaan manual menangani kurafat di Tanah Suci. Pada 9 Mac 2022, Ketua Penolong Pengarah Unit Kerjasama Antarabangsa Ustaz Baharudin bin Malik bersama pegawai bahagian penyelidikan dan kerjasama antarabangsa Jauhar telah mengadakan bengkel semakan akhir penyediaan manual menangani kurafat di Tanah Suci. Bengkel itu berlangsung selama 1 hari dan diadakan di bilik Jannatul Ma'wa dan merupakan rentetan daripada bengkel terdahulu. Bengkel itu turut dinyatakan faktor-faktor berlakunya kurafat dan peranan masyarakat dalam menangani amalan kurafat yang berlaku. Yang kedua, program galakan membaca. Buku bercetak versus buku digital. Anda pilih yang mana? Pada 15 September, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji yang berbahagia Datuk Selamat bin Paigo menyampaikan ucapan dan merasmikan program tersebut secara dalam talian Google Meet. Dalam ucapannya, yang berbahagia Datuk berharap dengan adanya program seperti ini akan melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu dan bermaklumat dengan menjadikan amalan membaca sebagai budaya. Program galakan membaca ini disertai warga Jauhar dan pegawai dari PNM yang dihadiri 60 orang peserta. Program ini berjalan dengan lancar dan diselang-selikan dengan 10 soalan kuis dengan hadiah yang menarik untuk para pemenang. Seterusnya, program sebaran prihatin kemerdekaan dan penyerahan bendera Malaysia. Pada 30 Ogos, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji yang berbahagia Datuk Selamat bin Paigo melancarkan program sebaran prihatin kemerdekaan kepada warga Jauhar dan membuat penyerahan bendera Malaysia kepada semua pengarah-pengarah bahagian sempena sambutan Hari Kebangsaan kali ke-64 bertempat di kaunter utama Aras 9 Jauhar.
Majlis yang dianjurkan oleh bahagian khidmat pengurusan bertujuan untuk memupuk kesedaran dan mewujudkan rasa keprihatinan warga jabatan terhadap sambutan bulan kemerdekaan kali ini. Majlis yang diadakan secara sederhana dengan mematuhi SOP yang ditetapkan serta memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial antara satu sama lain. Kaedah berwakaf. Untuk berwakaf di Jawhar ini tidak boleh kerana wakaf online Jawhar hanya boleh berwakaf di portal YWM dan MAIN sahaja. Ini kerana Jawhar diuruskan oleh YWM selaku entiti wakaf bawah Jawhar. Untuk mengetahui kaedah berwakaf secara online, anda semua boleh mengikuti cara-cara yang saya akan tunjukkan ini. Seterusnya, saya akan tunjukkan contoh yang saya pilih untuk kaedah berwakaf iaitu di negeri Selangor. Yang pertama, pergi kepada portal Jawhar dan klik pada butang wakaf. Yang kedua, pilih wakaf online. Yang ketiga, pilih negeri Selangor. Seterusnya, selepas sudah klik pada butang Selangor, ikuti langkah-langkah yang akan ditunjukkan. Yang pertama adalah isikan maklumat peribadi anda dengan lengkap, iaitu sila pilih jenis pewakaf, isikan nama pewakaf, alamat, poskod, daerah dan pilih negeri Selangor Darul Ihsan. Kemudian masukkan email anda dan letakkan nombor telefon bimbit. Seterusnya, bagi pecahan wakaf pula, sila pilih untuk wakaf yang hendak dibuat. Kemudian sila masukkan jumlah yang hendak dibuat dan akhir sekali, sila klik pada butang seterusnya untuk sahkan pembayaran wakaf tersebut.